Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Nabila Hafizah Zainal Arifin. Berita-berita utama malam ini. Projek Borneo Pulau Bersejarah wadah perkongsian ilmu dalam memelihara dan melestarikan khazanah sejarah. Pendekatan berpandangan ke hadapan menjadi petunjuk awal keadaan makroekonomi negara. $210 pegawai dan kaki tangan Kementerian Kesihatan menerima pingat kerja lama PKL sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79 bagi tahun 2025. Majlis penyampaian pingat berlangsung pagi tadi di Kementerian Kesihatan. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis umpama ini merupakan sebagai tanda penghargaan dan pengiktirafan terhadap kesetiaan, dedikasi serta pengorbanan para penerima mencurahkan khidmat bakti yang dengan penuh komitmen dan profesionalisme sekaligus memberi impak bermakna kepada perkhidmatan kesihatan serta kesejahteraan masyarakat di negara Brunei Darussalam. Akses yang saksama kepada pengajian tinggi berkualiti merupakan tanggungjawab bersama di peringkat surantau. Pelbagai bentuk sokongan disediakan oleh negara Brunei Darussalam bagi memperluas akses kepada pengajian tinggi. Timbalan Menteri Pendidikan menyatakan perkara itu semasa meja bulat menteri-menteri mengenai akses dan pembangunan lestari dalam pengajian tinggi yang berlangsung semasa maya baru-baru ini. Meja bulat menteri-menteri tersebut dianjurkan oleh pihak Suruhanjaya Pengajian Tinggi Republik Filipina. Semasa sesi meja bulat tersebut, Menteri-Menteri Pendidikan dan Pengajian Tinggi dari negara-negara anggota ASEAN menyampaikan kenyataan negara masing-masing mengenai inisiatif, cabaran, jurang pelaksanaan dan cadangan tindakan berkaitan akses kepada pengajian tinggi dan pembangunan lestari. Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal dalam kenyataannya turut memberi penekanan kepada kepentingan mengintegrasikan aspek kelestarian dalam pengajaran, penyelidikan dan operasi institusi bagi menyokong pencapaian matlamat pembangunan mampan. Terdahulu diadakan sesi dialog dasar bagi pegawai-pegawai kanan bertajuk Dialog Dasar Peringkat Tinggi ASEAN mengenai akses kepada pendidikan tinggi berkualiti, transformasi digital dan kemampanan. Sesi diadakan secara maya baru-baru ini mewakili negara Brunei Darussalam Dr. Awang Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Sesi mendengarkan penyampaian ucap tama perbincangan panel serta sesi dialog yang memfokuskan kepada isu akses, transformasi digital, kelestarian dan penyelarasan surantau dalam sektor pengajian tinggi, turut menyertai rombongan Timbalan Menteri Pendidikan. Kelab Budaya Mukun Selendang Sutra Brunei Darussalam dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Jerudong B menyerahkan bantuan mangsa kebakaran. Penyerahan bantuan berlangsung petang tadi di salah sebuah restoran di Jerudong. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mangsa kebakaran pada 12 Jun lalu di Perumahan Lambakanan, Awang Abdul Rahman bin Haji Kadir menerima sumbangan berupa wang tunai dan makanan asasi. Sumbangan merupakan hasil derma dari Kelab Budaya Mukun Selendang Sutra Brunei Darussalam MPK Jerudong B
MPK Lumon II dan Pesara Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Projek Borneo Pulau Bersejarah kali kedua bertemakan Selami Sejarah Borneo diadakan selama 2 hari bermula 27 hingga 28 Jun. Pelaksanaan projek tersebut adalah sebagai usaha berterusan dalam memperkukuh dan memperkembangkan lagi peranan Pusat Sejarah Brunei dalam memelihara, mengkaji dan menyebarluaskan pengetahuan berkaitan sejarah Borneo. Majlis Perasmian Galeri Pameran Pen Borneo dan Pameran Peta-Peta Borneo berlangsung pagi tadi di Pusat Pengkajian Borneo Berakas. Hadir Dr. Dayang Siti Nurhalbi binti Haji Wahsal Filah Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Encik Abdul Munir Lutfi bin Said Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam dan Agus Buana Kepala Kanseleri Pengarah Hal Ehwal Sosial dan Budaya Wakil Kedutaan Besar Republik Indonesia. Menerusi projek tersebut, ia juga dihasratkan untuk memperkenal serta memperluas lagi jangkauan Pen Borneo sebagai sebuah pusat rujukan dan pengkajian sejarah Borneo di samping menyediakan platform perkongsian ilmu berkaitan sejarah, warisan budaya serta perkembangan tamadun Melayu di rantau ini. Sementara itu, projek Borneo Pulau Bersejarah kali kedua diteruskan lagi petang tadi dengan program bicara santai Borneo. Dengan tema Signifikan Sejarah Borneo untuk Generasi Masa Depan, program diadakan di Pusat Pengkajian Borneo, Anggrek Desa. Program merupakan wadah perkongsian ilmu dan pemahaman berkaitan sejarah, warisan budaya dan perkembangan tamadun di rantau Borneo. Program juga membuka ruang perbincangan berbentuk ilmiah secara santai kepada masyarakat, khususnya golongan belia dan pencinta sejarah agar lebih mengenali identiti dan keunikan sejarah Borneo yang kaya dengan kepelbagaian budaya dan masyarakat. Pertandingan pentas akhir Best 914 mengetengahkan barisan 12 finalis. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Brunei Darussalam Central Bank BDCB menerbitkan Indeks Sentimen Perniagaan BSI Negara Brunei Darussalam bagi April 2026. Indeks tersebut berdasarkan kaji selidik bulanan melibatkan 500 perniagaan bersaiz mikro, kecil, sederhana dan besar dari 11 sektor ekonomi di seluruh negara. BSI bertujuan untuk mengukur tahap sentimen atau keyakinan perniagaan di negara Brunei Darussalam yang merangkumi pelbagai aspek termasuk keadaan semasa dan jangkaan bagi iklim perniagaan, pelaburan, pengambilan pekerja dan kos menjalankan perniagaan. Memandangkan BSI menggunakan pendekatan berpandangan ke hadapan, indeks tersebut boleh digunakan sebagai salah satu petunjuk awal keadaan makroekonomi negara. Indeks utama BSI iaitu Sum Indeks Keadaan Perniagaan berada pada 63.3 pada April 2026 berbanding dengan 76.2 pada Mac 2026 menunjukkan perniagaan secara amnya kekal optimistik meskipun menurun berbanding bulan sebelumnya. Indeks 1 bulan ke hadapan berada pada 50.6 menunjukkan keadaan perniagaan dijangka kekal hampir sama pada Mei 2026 berbanding April 2026. Sum Indeks Pelaburan berada pada 70.4 bagi indeks bulan semasa, 79 bagi indeks 1 bulan ke hadapan dan 78.5 bagi 3 bulan ke hadapan mencerminkan jangkaan pelaburan yang kukuh secara keseluruhan. Sum Indeks Pekerjaan mencatatkan nilai 43.6 bagi bulan semasa
dan 44.6 bagi indeks 1 bulan ke hadapan menunjukkan penurunan aktiviti pengambilan pekerja secara umum. Saham indeks kos perniagaan berada pada tahap 79.8 bagi bulan semasa dan 72.5 bagi indeks 1 bulan ke hadapan menunjukkan perniagaan menjangka kos operasi akan terus meningkat dalam tempoh terdekat. Untuk mendapatkan maklumat lebih terperinci mengenai BSI, bolehlah melayari laman sesawang BDCB atau melalui media sosial BDCB. Best 914 ke-22 mengetengahkan barisan 12 finalis juara bulanan segmen vokal sepanjang tahun 2025. Best 914 merupakan sebuah pertandingan nyanyian menampilkan juara bulanan daripada segmen vokal. Program nyanyian melalui telefon disiarkan setiap hari Rabu di Pelangi FM. Majlis menandatangani perjanjian tajaan bersama penaja Best 914 diadakan di bangunan Sekretariat Ibu Pejabat Radio Televisyen Brunei, Bandar Seri Begawan. RTB diwakili oleh Awang Cheong Chee Kiong pemangku pengarah, manakala syarikat-syarikat penaja iaitu KFC Brunei Sendirian Berhad, Restoran iLotus, One City Management Sendirian Berhad dan Hotel Rizkun International diwakili oleh pengurus atau wakil syarikat masing-masing. Pertandingan pentas akhir Best 914 akan bersiaran secara langsung dari pusat membeli belah One City pada hari Sabtu 4 Julai bermula 8 malam. Program literasi penerangan bagi belia daerah Tutong menutup tirainya petang tadi. Seramai 39 peserta diraikan pada majlis penutupan dan penyampaian sijil yang berlangsung di Jabatan Penerangan. Peserta terdiri daripada mahasiswa Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Kampus Sinaun, Universiti Teknologi Brunei, Universiti Al-Azhar Mesir, serta penuntut Politeknik Brunei Kampus Solomon, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan dan Kolej Perdagangan Laksmana. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Siti Bismi Nurul Iman binti Awang Haji Emza, pemangku pengarah penerangan. Program berkenaan bertujuan memperkukuhkan penyampaian maklumat rasmi kerajaan dalam kalangan belia di samping meningkatkan kefahaman mengenai dasar kerajaan, kenegaraan, pembangunan diri dan nilai jati diri sebagai rakyat negara Brunei Darussalam. Ahli jawatan kuasa Tamir Masjid Kampung Masin mengendalikan bengkel tata cara sembahyang duduk. Bengkel bertujuan memberi kefahaman masyarakat mengenal hukum dan tata cara pelaksanaan solat duduk, terutama mereka yang uzur atau mereka tidak mampu melaksanakan solat dengan berdiri, sekaligus memastikan agar ibadah dapat dilakukan dengan sempurna mengikut tuntutan syariat Islam. 60 orang menyertai bengkel yang memberi penekanan kepada kefahaman dan pelaksanaan sembahyang duduk mengikut tuntutan syarak. Bengkel juga mengetengahkan ceramah mengenal hukum dan konsep solat duduk dan tunjuk cara sembahyang duduk. Bengkel antara lain meningkatkan kesedaran masyarakat akan kepentingan fiqh dan menggalakkan penglibatan aktif komuniti dalam aktiviti keagamaan. Bengkel diadakan pagi tadi di Masjid Kampung Masin. 20 ketua keluarga terdiri dari klien Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM menerima sumbangan makanan asasi dari kumpulan JKG Brunei. Sebuah kumpulan terdiri daripada individu pelbagai latar belakang profesional dan pendidikan. Sumbangan dihasrat memberi kembali kepada masyarakat dan menerapkan nilai belas kasihan, kesukarelawanan serta tanggungjawab sosial. Di samping membantu keluarga yang kurang berkemampuan di negara ini, majlis penyerahan sumbangan diadakan pagi tadi di Pejabat MKM Anggrek Desa Brakas.
Rosiana Kare. Kejohanan bola keranjang Piala UC 1000, pasukan Hana Boys mengekalkan rekod tanpa kalah selepas mengesahkan kejuaraannya dalam perlawanan akhir yang berlangsung di gelanggang bola keranjang PBA Batu Besurat, Gadong. Pasukan Hani Karisman menamatkan saingan di tempat ketiga selepas menewaskan Fiz 62 berbalas 45. Dalam aksi final, pasukan Hana Boys menampilkan aksi dominan apabila menewaskan The Rockies 122 berbalas 51. Kemenangan besar itu sekaligus menempatkan Hana Boys sebagai juara kategori lelaki 18 tahun ke bawah.